Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Malam ini kami dua, kami Syahril, kami Uji bersiaran langsung dari datangan kipas. Dia R tu kena sebut am. Dia punya am. Ya. Okey, hari ini kita memang betul-betul bertuah sebenarnya pada ya, di sini. Tapi saya nak minta maaf dulu kalau kami terlampau menjerit sebab suara kami berdua ni pun tak terlampau dengar sebab agak boleh suara orang ramai dan juga suara yang menyanyi membuat persembahan di pentas utama. Dan inilah dia gambarannya di belakang kami. Penuh lebih 50,000 katanya 50,000 rakyat satu Malaysia berada di dataran kipas. Inilah dia gambarannya. Mereka semua datang seawal jam 5 petang tadi lagi untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia ke-51. Dan inilah merupakan kali kedua sambutan Hari Malaysia di Sarawak dan diadakan di luar Bandaraya Kuching. Dan pastinya pelbagai segmen khas yang cukup menarik bakal dipersembahkan untuk kita semua pada malam ini. Sebelum Uji, saya nak pantun saya tu tapi awak kena balas Baiklah. Indah sungguh bunga seri pagi, disimpah mentari kembanglah ia, terasa bertuah diri ini kerana dilahirkan di bumi Malaysia. Saya jawab dalam bahasa Sarawak, boleh? Silakan. Baik. Dengar ya. Puteri sejinjang puteri santubung, kacaknya dua si dapat dibulak. 16 September, Sabah, Sarawak, Tanah Melayu bergabung. Jadilah Malaysia, negara kami, negara kita. Saya faham lah. Kami itu saya, kita itu awak. Okey. Jadi anda semua yang baru saja menyaksikan kami, insya-Allah pada saat ini sehinggalah ke jam 10 malam nanti kita jangkakan. Kita akan bersiaran secara langsung dengan pelbagai pengisian menarik yang akan kita bawakan. Dan pada saat ini sebenarnya kita pada bila-bila masa sahaja menantikan ketibaan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang akan tiba seketika saja nanti. Dan sejurus selepas itu maka bermulalah acara yang penuh gilang-gemilang di dataran kipas Miri Sarawak. Baik, serba sedikit sejarah Hari Malaysia ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda yang disambut pada 16 September setiap tahun. Merupakan hari untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 dan ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini digelar Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Ya, dan juga Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena dengan Hari Kebetulan yang di luar negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am, tetapi pada tahun 2010 Hari Malaysia juga telah pun diisytiharkan sebagai hari cuti am bagi seluruh rakyat Malaysia. Baik, Uji, kita di sini telah pun sama-sama dengarkan MC baru saja mengumumkan ketibaan yang di Pertuan Negeri Sarawak, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pengen Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia Tuan Puan Ragat Kurdi Taib yang turut diiringi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Datuk Amar Rosmah Mansur. Juga turut bersama pada malam yang penuh gilang-gemilang ini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, serta Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Adnan Haji Satim, Ketua Menteri Sarawak, serta Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu, juga Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah, serta Yang Amat Berbahagia Datin Sri Panglima Hajah Faridah Haji Tusin. Dan seterusnya juga turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, merangkap Menteri Bertanggungjawab bersama sambutan perayaan Hari Malaysia ke-51 tahun 2014. Juga turut hadir pada malam ini Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, juga Menteri Kemudahan Awam dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, Menteri Bertanggungjawab bersama sambutan Hari Malaysia ke-51 tahun 2014. Mereka semua Uji disambut oleh gadis-gadis suku kaum yang berada di sepanjang jalan masuk sehingga ke pentas utama dengan lagu Keramat Sarawak, Kami Teguh, Kami Bersatu. Wow. Baik, kalau anda boleh saksikan di TV1 pada ketika ini, tetamu-tetamu kehormat kita sudah ke pentas utama untuk mengambil tempat masing-masing kerana selepas ini lagu Ibu Pertiwiku akan dimainkan. Jadi anda semua jangan sekali-kali berganjak dari kerusi anda ataupun di mana jua anda berada pada ketika ini. Terus saja setia bersama TV1. Banyak acara-acara yang akan kami bawakan kepada anda sambil kita sama-sama saksikan kibaran lampaian jalur gemilang yang berkibar penuh megah di dataran kipas Miri Sarawak
pada malam yang penuh gilang gemilang ini. Jadi kita terus saja ikuti lagu Ibu Pertiwiku. Lagu Ibu Pertiwiku seketika tadi diiringi oleh pancaragam dari Polis Diraja Malaysia. Jadi alhamdulillah semuanya sudah bersedia pada ketika diuji. Kita akan sama-sama mulakan acara seketika saja nanti. Yang paling utama yang digarapkan khas sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia pada kali ini adalah temanya uji Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. Ya. Baik, selepas ini pelbagai segmen yang menarik akan dipaparkan sempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-51 di Miri ini, dan antaranya ialah tayangan video khas penubuhan Malaysia, acara simbolik perayaan, segmen Sumpah dan Janji Anak Malaysia dan ungkapan terima kasih Malaysia. Jadi kita tunggu saja ke pentas utama, ikuti persembahan garapan khas lagu Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta, dan selepas itu adalah lagu Pahlawanku. Selamat menonton. Cinta, cinta kepada Nusa, kini dan selamanya tak berbelah bagi. Cinta bergema, sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan, alangkah bertuahnya. Kita punya rasa yang dalam pada Pertiwi ini, kita terus berganding ke mercu. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakkan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Segala cabaran kita terus tempuhi, jangan ada yang leka, tetap berjuang. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakkan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Hayulah berbakti hingga akhirnya.
pahlawan yang sejati, jangan mundur, jasamu kelak berkabung. Selamat kau pergi, selamat kembali, dengan hati suci dan tak takut mati. Pahlawanku menuju ruang ke medan perang, jangan takut sebagai askar berjuang. Selamat kau pergi, selamat kembali, dengan hati suci dan tak takut mati. Pahlawanku menuju ruang ke medan perang, jangan sebagai askar berjuang. Okey, lagu Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta dan juga pahlawanku. Wow, dengan lirik yang begitu hebat sekali, saya sangat-sangat begitu teruja lah Uji. Dan lagu yang pertama tadi, Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta, yang dinyanyikan oleh Bob yang merupakan penyanyi kelahiran Sarawak. Itu penting. Okey, kalau kita nak cakap juga lah Uji, baik-baik lirik bagi lagu Malaysia ku di sini lahirnya sebuah cinta. Segala cabaran kita terus tepuhi, jangan ada yang leka, tetap berjuang. Lirik itu bukan sekadar lirik semata-mata. Mungkin kalau pada awalnya Uji, apabila lagu ini mula ditayangkan di kaca TV dan juga di corong-corong radio, mungkin kita belum agak serasi lagi dengan liriknya. Tetapi setelah lama kita meneliti, kita menyelami, kita mendalami liriknya, memang ia betul-betul mendekatkan kita dengan negara kita sendiri. Uji. Betul. Dan kalau sebelum ini mungkin hanya choir saja yang boleh menghafal liriknya, okey, tapi kini hampir seluruh rakyat Malaysia berjaya menghafal lirik Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. Sambil ini dah dia gambarannya, wow, lautan manusia lah kalau saya boleh katakan. Lebih 50,000 masyarakat satu Malaysia. Saya kira bukan orang Miri sajalah, orang seluruh Sarawak ramai yang datang, orang Semenanjung pun datang untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia ke-51. Dan bila kita bercakap mengenai lokasi dataran kipas ini, tahukah Syahril kenapa dataran ini dipanggil sebagai dataran kipas? Saya baru nak tanya tadi, kenapa kipas? Sebenarnya dataran kipas ini kalau dari pandangan atas, ianya berbentuk seperti kipas. Jadi sebab itulah nama dataran ini dipanggil sebagai dataran kipas. Jadi saya nak kena naik atas sikit lah baru nampak. Baru nampak seperti kipas. Okey, ya, untuk makluman pada anda juga, pada malam ini selain daripada persembahan-persembahan yang kita nak bawakan ataupun yang telah bawakan seketika tadi, kemuncaknya Uji pastinya ucapan ataupun ucap pertama yang akan disampaikan oleh dua individu penting dalam pimpinan negara kita. Pertamanya Ketua Menteri Sarawak, dan sejurus selepas itu adalah ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Patinggi Datuk Muhammad Najib Tun Hajji Abdul Razak, yang akan kami bawakan secara langsung seketika saja nanti. Baik, hakikatnya setiap kemerdekaan itu bermula dengan sebuah perjuangan murni dan pengorbanan yang tiada tandingannya, termasuklah dari pihak Raja-Raja Melayu dan istana, para pemimpin politik dan rakyat keseluruhannya. Ya, dan pastinya Uji, kalau kita nak kongsikan juga, Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta merupakan tema sambutan Hari
kemerdekaan negara yang ke-57 dan juga Hari Malaysia yang ke-51 ini menggambarkan kesyukuran kita kerana kebersatuan sejarah antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan telah mengukir jutaan rahmat dan ingin ditegaskan cinta, kasih serta tali persaudaraan seluruh rakyat Malaysia bertitik tolak dari Arau Perlis membawa hingga ke sempurna Sabah dan ke penghujung Pekan Sematan Sarawak tidak mungkin dapat dipisahkan, bahkan insya-Allah akan kekal utuh seperti rambut bersimpul mati. Wow, dahsyat ya. Baik, dalam hal ini jika diimbas sejarah silam negara kita telah dijajah selama 4,5 kurun. Bayangkan ya, 4,5 kurun dah bermula daripada kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 hingga kepada pentadbiran Inggeris, dan semenjak itulah penjajah datang silih berganti mengaut hasil dan menindas masyarakat pribumi sehingga menyingsingnya fajar kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Ya, pastinya juga kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur kepada Tuhan kerana negara ini telah berjaya berhadapan dengan 1000 liku dan pancaroba yang penuh tentangan. Sepanjang tempoh itu telah terpancar wajah kemerdekaan hakiki yang jika kita lihat dari segala sudut menggambarkan keseluruhan hati dan juga sanubari rakyat Malaysia. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib pada tanggal 17 Julai pada yang lalu, pada tarikh MH17 ditembak jatuh. Pada ketika itu Datuk Seri Najib ada menyatakan dalam Twitternya, tahun ini merupakan tahun yang begitu tragik bagi Malaysia dan kita pasti pimpinan negara telah mengharungi segala cabaran itu dan kebersatuan hati seluruh rakyat Malaysia dalam menyokong pimpinan utama kita menterjemahkan kita adalah rakyat satu Malaysia yang utuh, bagaikan seperti saya katakan tadi, rambut bersimpul mati. Iya, saya. Baik, selepas ini ada banyak lagi atur cara yang akan dikongsikan bersama dengan anda, dan juga antara yang menarik perhatian pastinya pada malam ini ruang udara dataran kipas akan bersinar-sinar kerana percikan bunga api akan menyusul selepas atur cara kesemuanya selesai nanti. Okey, lama dah tak tengok bunga api dah. Kan? Jadi malam ni kita tengoklah. Yalah, selain pada orang-orang di Miri, Sarawak, rakyat satu Malaysia juga dapat menontonnya di kaca TV yang akan kami bawakan. Baik, kita terus saja akan sama-sama memberikan perhatian seketika di pentas utama kerana individu ataupun watak penting di negeri Sarawak ini akan menyampaikan ucapan. Siapa dia? Kita persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Adnan Haji Satem, Ketua Menteri Sarawak. Kita ikuti amanat Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Ya, kita terus saja ke pentas utama. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Pehin Sri Tun Pehin Sri Abdul Taib bin Mahmud, ataupun nama gelarannya di Sarawak ini Gubernur Negeri Sarawak, yang amat berbahagia Tuan Puan Ragat Kurdi Taib, kami rakyat jelata rasa bangga dengan kehadiran Tun dan Tuan Puan bersama-sama kami untuk meraihkan hari jadi negara kita, Malaysia. Kami rasa bangga bukan saja oleh kerana Tuan yang terutama itu Gubernur kita, tapi beliaulah juga peneroka pertubuhannya Malaysia 51 tahun dahulu. Bersama-sama dengan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, bersama-sama dengan Temenggung juga Anak Bareng, bersama dengan Oyong Lawai Jau, bersama dengan Stephen Kalong Lingkan, bersama dengan James Wong Kim Min dan pemimpin-pemimpin yang lain. Malangnya semua mereka ini, kecuali Tun
dan Tiwati dahulu, Tun Salahuddin, semuanya pemimpin ini sudah pulang meninggalkan kita. Tapi kita walaupun mereka sudah pulang, kita masih ingat jasa mereka 50 tahun dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan yang terutama, mohon saya berucap dengan rakyat jelata. Ho-ha! 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 Apoknya, mayuh kat balai kita itu. Beribu-ribu kat datai. Bisik kat laut, bisik kat Iban, bisik kat Dayuh, bisik kat orang Ulu, bisik kat macam-macam, bisik kat Cina, bisik kat Kedayan, bisik kat Kayan, bisik kat Lun Bawang, dan bisiknya Tambi. Jadi di benua Sarawak ni, di Semenanjung dia katakan orang India, tapi di Sarawak kita kata Tambi. Betul? Hoha. 51 tahun dulu. Tahun 61, 62. Lebih setengah abad dahulu, rakyat Sarawak ditanya 3 soalan. Soalan pertama, kepada 2 generasi dulu, pangkat ayah dan datuk kita dulu, ialah sama ada mereka mahu merdeka ataupun tidak. Bahawa mereka mahu bebas dari belenggu kolonialisme British. Jawapan kita nombor 1 ialah, ya, kami mahu merdeka, kami mahu bebas dari belenggu imperialis British. Soalan kedua yang dibangkitkan oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Sama ada rakyat Sarawak yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan budaya, mahu sama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo, Brunei dan Singapura membentukkan satu negara baru dinamakan Malaysia. Jawapan dari Sarawak ialah, ya, kami mahu Malaysia. Soalan ketiga, kami mahu Malaysia sama ada kita mahu syarat-syarat yang tertentu. Rakyat Sarawak dengan sebulat suara berkata, kami mahu Malaysia dengan syarat-syarat yang tertentu. 51 tahun kemudian, timbul perasaan, kita bertanya, adakah keputusan 3 keputusan itu a very wise decision ataupun keputusan yang membawa keburukan kepada kita? Tidak lengah lagi kita katakan, semenjak 50 tahun ini kita dalam Malaysia, kita telah menjadi rakyat yang merdeka, rakyat yang maju, rakyat yang percaya kepada diri sendiri. We have become a sovereign people, a proud people. We have restored back maruah kita yang hilang dulu. Kita telah mengambil kembali maruah bangsa kita dengan menuntut kemerdekaan. Tidak dapat dinafikan, dari segi pembangunan, bumi Kenyalang ini telah menikmati macam-macam pembangunan. Dari sosial, dari ekonomi, dari politik, dan kemudahan asas. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah Malaysia maknanya. Malam ini saya tidak pernah dalam 70 tahun ini melihat begitu ramai orang berkumpul di satu tempat.
mungkin 30-40 ribu. Dalam 70 tahun tidak pernah semenanggal manusia seperti ini. Tapi ini mempertunjukkan kita yang 30-40 ribu ini mempertunjukkan kita sayang kepada negara kita. Itulah kita hadir ramai-ramai pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini untuk kita bergembira. Anak-anak dengar adenan takut panjang-panjang. Nak ibu ke? Aku nak dengar orang berlagu je ke? Aku nak makan, nak minum ke? Apuknya mayo bala kita itu. Semua nak jokong Malaysia. Betul? Apuk. Amat wai. Jadi di depan-depan pengari kita sekali lagi merakamkan the love of our country, the love of our nation, the love of our people. Malangnya ada juga segelintir kecil orang kita di Sabah dan di Sarawak brought some foolish idea, pemikiran yang bodoh, iaitu mereka mahu kita keluar dari Malaysia. Itu perkataan bodoh. Kita tidak mahu. Kamu segelintir, bergelintirlah kamu. Majoriti kita, sebab sampai hampir 100% kita ini, kita orang Malaysia, kita bangga dengan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin nak mendengar amanah dari Perdana Menteri kita yang kita sayang. Perdana Menteri kita namanya kita tahu Muhammad Najib bin Tun Razak. Tapi di kalangan Cina dia dikenalkan sebagai Ajib Kaur. Ajib kawan kita. Seperti Adnan, Ketua Menteri kita baru digelar oleh Cina, Alinang. Jadi saya punya nama bukan saja Adnan, tapi Alinang bin Satengo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan sukacitanya dan dengan bangganya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk berucap dengan kita pada malam ini. Baik, demikian tadi ucapan serta amanat daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak yang telah menzahirkan semangat patriotik dan obor perjuangan negara bangsa dari mata ke mata, hati ke hati, khususnya kepada saudara dan saudari sebagai sebahagian rakyat Malaysia yang berada di miri waktu ini serta anda yang menonton saat ini. Jadi pada saat ini pula kita akan sama-sama terus dengarkan pula ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Patinggi Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak. Kita jadi terus saja ke pentas utama mendengarkan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu. 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 Terima kasih. Semangat orang Miri ni. Puha tu. Yang saya hormati Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, serta yang amat berbahagia Tuan Puan Ragat Krudi Taib, Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan Puan Sri Noraini, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi
Tan Sri Adnan Satem, Ketua Menteri Sarawak, serta Yang Amat Berbahagia Datin Petinggi Datuk Haja Jamilah, Yang Berhormat Tan Sri Pairin Ketingan, Wakil Ketua Menteri Sabah, Yang Berhormat Tan Sri Alfred Jabu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah, pengurusi bersama sambutan Hari Malaysia, Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, dev-dev jemputan, dan yang kita raikan, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Pertama-tamanya izinkan saya atas nama Kerajaan Persekutuan mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Taib Mahmud, serta Yang Amat Berbahagia Tok Puan Ragat Kurdi Taib, di atas kesudian berangkat untuk bersama-sama dengan kita menyambut hari kelahiran negara Malaysia kita yang tercinta. Sesungguhnya, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, bukan saja seorang tokoh pejuang yang telah bersama-sama dengan tokoh-tokoh lain berhempas pulas berusaha dengan gigih melahirkan negara Malaysia, Sarawak merdeka dalam Malaysia. Tetapi dalam tempohnya sebagai Ketua Menteri Sarawak telah menjadi pemimpin yang telah membawa begitu banyak perubahan dan kejayaan kepada negeri Sarawak, bumi kenyalang ini. Oleh itu, kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak membawa erti yang amat besar bahawa hari ini kita dapat melihat kesinambungan kepada terbentuknya negara Sarawak, negeri Sarawak dan negara Malaysia, di mana jasa mereka yang berjuang terdahulu kita hargai, kita menyanjung kasih, dan kita sebagai penyambung warisan mesti teruskan perjuangan ini. Itulah dia hadiah yang paling besar kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kalau kita sebagai penyambung warisan, bukan kita yang ada jawatan sahaja, tetapi rakyat biasa, rakyat jelata yang sebahagiannya berhimpun bersama-sama pada malam ini. Kami semua
tuan-tuan dan puan-puan semua, adalah penyambung warisan Sarawak merdeka dalam Malaysia. Saya mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satem, Ketua Menteri Sarawak, yang telah mengupas sejarah penubuhan, sejarah lahirnya Sarawak merdeka dalam Malaysia. Dan saya amat bersetuju dengan apa yang telah disebutkan oleh Ketua Menteri Sarawak sebentar tadi. Dan saya berasa bangga bahawa hari ini apabila rakyat Sarawak menyatakan bahawa Sarawak mendapat begitu banyak 1001 macam rahmat merdeka dalam Malaysia, dan rakyat Sarawak menyatakan bahawa kemerdekaan Sarawak dalam merdeka itu akan terus dipertahankan. Pada saya, kenyataan inilah yang menyebabkan bila kita datang ke Sarawak ini, saya rasa, isteri saya rasa, menteri-menteri dari Persekutuan rasa, bila kita turun ke Sarawak, kita turun ke Sabah, kita merasakan bahawa kita bersama-sama dalam satu keluarga yang besar. Walaupun dalam penerbangan pada petang tadi saya melihat agak jauh dari Putrajaya nak sampai ke Miri, saya melihat terbentang luas lautan Cina Selatan. Saya melihat pesisiran pantai Sarawak. Tetapi saya tidak merasakan bahawa saya orang luar yang datang ke Sarawak. Perasaan ini bukanlah perasaan yang wujud dalam sekelip mata. Perasaan ini telah membangun dalam hati sanubari kita, kerana dalam tempoh 51 tahun kita telah pupuk perasaan kekeluargaan. Kita telah berdepan dengan pelbagai cabaran, rintangan dan dugaan. Pasukan keselamatan kita dari Semenanjung menitis darahnya di Sarawak dan di Sabah untuk mempertahankan kemerdekaan Sarawak dan Sabah. Kita juga menghargai pejuang-pejuang dari Sarawak dalam Angkatan Tentera Polis yang turut terkorban nyawa kerana mempertahankan kemerdekaan negara kita yang tercinta. Pokoknya, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berjalan jauh. Daripada mula kita lahir, dari masa kita bertatih, dari masa kita berjalan, sudah jauh perjalanan kita.
nak sampai pada detik hari ini. Melihat kemajuan, saya kagum melihat pembangunan di Sarawak. Saya kagum melihat Miri membangun. Ini semua adalah jasa kita. Dan setelah kita berjalan jauh 51 tahun lamanya, saya percaya dalam hati sanubari sebahagian besar bilangan orang Sarawak dan juga orang Sabah, mereka kata mereka tidak menyesal keputusan yang telah dibuat 51 tahun yang lalu. Sebab itulah pada malam ini saya nak kata, berdasarkan pada semangat perhimpunan kita pada malam ini, berdasarkan apa yang telah disuarakan oleh Ketua Menteri Sarawak tadi, kita, rakyat Malaysia, orang Sarawak, orang Sabah dalam Malaysia, tidak akan patah balik. There is no turning back. Kita akan terus pertahankan kedaulatan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia. Dan sebagai Perdana Menteri, kewajipan saya, tanggungjawab saya, kalau ada pihak yang cuba menggugat kedaulatan kita, keselamatan kita, maka saya minta mereka diambil tindakan berdepan dengan segala kekuatan perundangan yang ada. Kerana kita cinta pada keamanan, kita cinta kepada keharmonian, dan kita cinta pada kedaulatan. Dalam keluarga yang besar, memang kadang-kadang ada masalah yang berbangkit. Kadang-kadang ada tuntutan. Dan saya sebagai ketua keluarga, tentu sekali saya kena mendengar apa suara dalam keluarga yang besar ini. Kalau Ketua Menteri Sarawak menyuara sesuatu bagi pihak rakyat Sarawak, kalau Ketua Menteri Sabah menyuara sesuatu bagi pihak rakyat negeri Sabah dalam Malaysia, tanggungjawab saya mesti mendengar dan mesti memberi pertimbangan yang sebaik-baiknya. Sebab itulah dalam perhimpunan pada malam ini, saya nak menyatakan bahawa kehendak dan suara rakyat Sarawak melalui kerajaan negeri Sarawak, pimpinan Barisan Nasional, tetap kita akan beri pertimbangan yang sebaik-baik. Saya dengar banyak yang sebut tentang nak tambah pendapatan dari hasil minyak yang terdapat di negeri Sarawak. Kita bersikap terbuka. Kerajaan pusat bersedia menimbangkan apa yang patut untuk memberi pendapatan yang lebih kepada negeri Sarawak dan Sabah. Perkara ini kita boleh rundingkan. Tak susah. Kerana apa? Kerana kita dalam satu keluarga. Kerana kita bersama-sama. Dalam senang, dalam susah, kita bersama-sama. Dan inilah, di sinilah lahirnya cinta kepada negara Malaysia kita. Di sinilah bermula perjalanan 51 tahun yang lalu. Dan kita tidak akan patah balik. Kita akan terus mara ke hadapan. Betul tuan-tuan? Kita akan terus membangun. Apa yang kekurangan di Sabah Sarawak, kita akan tampung. Mungkin akan makan masa sedikit. Sebab negeri Sarawak amat luas.
Saya dah pergi banyak tempat. Tan Sri Alfred Jabu mengingatkan pada saya sebab dia memantau dengan peta. Dia kata saya dah melawat 40 buah tempat di seluruh negeri Sarawak. Banyak tempat yang saya dah pergi. Bario, mana lagi? Ya? Ulu Lacau. Banyak lagi tempat yang saya dah pergi. Kerana saya bertanggungjawab dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian membangunkan negeri Sarawak. Dan di bawah Kerajaan Barisan Nasional, kita akan teruskan tanggungjawab ini. Saya kata ini bersama-sama dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Timbalan Perdana Menteri pun hadir pada malam ini. Anggota kabinet kita pun hadir pada malam ini. Sebab apa? Kita nak tunjuk kita bersama. Dan atas semangat inilah Hari Malaysia kita sambut. Dan saya baca dalam surat khabar ada polemik lagi. Sama ada nak sambut kemerdekaan 31 Ogos ke nak sambut 16 September. Saya nak mengutarakan pada malam ini bahawa sebagai sebuah negara kita tak mampu meneruskan polemik ini. Sebagai contoh, negara Amerika Syarikat, negeri-negeri yang merupakan kumpulan pertama merdeka pada 4 Julai tahun 1776. 13 buah negeri di Amerika Syarikat diisytihar sebagai merdeka. Negeri-negeri lain kemudian, Missouri kemudian, Louisiana kemudian, Texas kemudian, Hawaii lambat lagi. Tapi semua menyambut 4th of July. Tidak ada pertikaian. Saya ingin mencadangkan supaya mulai pada tahun hadapan kita tak sebut lagi 31 Ogos kemerdekaan kali yang keberapa ataupun tahun yang keberapa. Kita tak kata 57 tahun. Kalau kita kata 57 tahun, orang Sabah Sarawak kata, masakan kita sambut 57 tahun. Kita 51 tahun. Polemik ini akan berterusan. Mulai tahun hadapan, sama ada kita di Semenanjung, sama ada kita Sabah ataupun Sarawak, kita menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos. Tarikh keramat bagi kita. Bukan berarti 16 September tak disambut, kita sambut. Sebab itu adalah tarikh kelahiran Sarawak dan Sabah dalam Malaysia. Tarikh itu adalah bersejarah. Tapi nak mengelak dari segi polemik, kita kata hari kemerdekaan untuk semua rakyat Malaysia 31 Ogos. Sebab itulah tarikh sebenarnya Tengku Abdul Rahman nak isytiharkan. Tetapi kerana proses mendapat pengesahan daripada bangsa-bangsa bersatu memakan masa. Sebab itulah tak dapat 31 Ogos. Terpaksa menunggu 16 September. Samping itu, kalau kita sambut kemerdekaan pada 31 Ogos, kita masih menyambut Hari Malaysia juga pada 16 September. Dengan ini akan rasalah perasaan kebersamaan yang lebih kokoh bersama kita. Inilah cadangan yang saya ingin utarakan dalam majlis yang cukup bermakna pada malam ini. Marilah kita berusaha
ke arah negara yang lebih kokoh, solidaritinya yang lebih ampuh lagi. Saya percaya dengan semangat kita bersama ini, kita sambut 31 Ogos Hari Merdeka. Kita sambut 16 September juga. Dan jangan bimbang, cuti 16 September tetap kita akan teruskan. Kerana bab cuti ini rakyat Malaysia cukup minat. Kalau menang bola pun dia tanya, cuti tak hari esok? Menang badminton pun dia tanya, cuti tak hari esok? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah mesej yang saya nak sampaikan pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi bersama antara Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Yang Terutama, Yang di-Pertua Negeri Sarawak atas kesudian Tuan Yang Tertua untuk berangkat bersama-sama dengan kita. Terima kasih pada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada perjuangan kita. Dan atas semangat ini, pada malam ini, bukanlah lahir cinta, tapi cinta yang abadi, kekal selama-lamanya, insya-Allah. Satu, satu, satu. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia amanat. Sangat dekat, sangat meresap ke dalam jiwa kita. Antara bait-bait amanat yang telah disampaikan, katanya Malaysia sudah pastinya di sini lahirnya sebuah cinta. Juga katanya di sinilah perjalanan selama 51 tahun yang lalu. Kesepakatan, konsensus seluruh rakyat jelata dan bukan melalui peperangan. Destinasi dan masa depan bukan diserahkan kepada nasib, tetapi merupakan pilihan dan kebijaksanaan. Dalam meniti perjalanan sejarah 51 tahun, kerajaan dan para pemimpin sering memilih denai dan jalan yang kurang diterokai dan secara pragmatik telah memetakan laluan masa depan yang terbentang. Merdeka! 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 Bujur lalu melintang patah. Meski pernah menerima terjahan, ancaman dan gugatan dari dalam dan luar, termasuk konfrontasi Indonesia, racun komunisme dan pencerobohan biadab di Lahad Datu, dan kini suara sumbang segelintir individu tertentu untuk mengeluarkan Sabah dan Sarawak daripada persekutuan Malaysia. Namun kebijaksanaan, ketahanan dan dukungan utuh rakyat yang bersatu padu telah menjamin kelangsungan kita. Survival dan nasib masa depan Malaysia sebagai sebuah persekutuan terletak di tangan kita. Untuk Malaysia yang kita bina, belai dan cintai, kita perlu sedia pertahan dan berkorban jiwa dan raga. Berbanding setengah kurun lalu, kini Malaysia mengaum bak harimau dan bangkit perkasa dalam pelbagai bidang, sehingga disegani, dihormati dan disanjung tinggi di mata dunia. Kini, Malaysia beritizam muncul sebagai negara maju dengan berpendapatan tinggi dan mencapai wawasan 2020. Para pemimpin sejak dulu hingga kini komited untuk melonjakkan dan mentransformasikan Malaysia sehingga mampu menggapai destinasi idaman sebagai sebuah negara bangsa yang maju, makmur dan bersatu padu di persada dunia. Untuk terus memacu ke hadapan, kerjasama dan gandingan rapat perlu terus diperkukuh antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di bawah payung satu Malaysia. Bersatu teguh bercerai roboh, laut, pulau, gunung ganang, hutan belantara dan sungai bukan pemisah. Bahasa, budaya, adat resam dan agama yang berbeza bukan tembok penghalang. Kesatuan dalam kepelbagaian sentiasa diraihkan.
Meski sesekali kita perlu menoleh ke belakang dan menjadikan sejarah sebagai cermin peringatan dan pengajaran, kita perlu terus melangkah ke hadapan dengan gigih dan berani, dengan matlamat pasti, seiring sejalan, seia sekata. Justru itu, rakyat Sarawak yang terdiri daripada berbilang kaum telah membuat keputusan yang tepat bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu dan negeri Sabah untuk bergabung menubuh Malaysia, negara yang kita cintai ini. Kita bergabung dalam satu kesatuan, hasil semangat juang dan cetuskan minda bijaksana pemimpin terdahulu. Kesatuan kita mantap dan akan terus kita kukuhkan untuk dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Salah satu daripada contoh yang boleh kita banggakan ialah bagaimana perpaduan yang begitu baik, harmoni dan seamless di antara pelbagai suku kaum di dalam negeri Sarawak. Inilah yang unik, walaupun kumpulan etniknya 27, kesukuannya lebih besar daripada itu. Tetapi dalam kehidupan sehariannya tidak ada tembok pemisah di antara satu sama lain. Inilah keistimewaan negeri Sarawak dan inilah yang mesti kita pupuk, kita perkuatkan lagi supaya berdasarkan pada perpaduan itu Sarawak akan terus maju ke hadapan. Saya menyarankan kepada semua penduduk Malaysia, semua warga Malaysia, berilah sokongan padu kepada pemimpin dan penaraju kita yang sedia ada. Saya menyeru pada semua warga Malaysia untuk bersama-sama menjaga dan meneruskan tradisi menjaga keamanan yang kita nikmati dan kecapi selama ini. Selamat Hari Malaysia! Selamat Hari Malaysia! Selamat Hari Malaysia! Kami orang sayang Malaysia. Kami anak Malaysia. Kami sayang Malaysia. Kami sayang Malaysia. Ke gunung sama didaki, ke lurah sama diharungi, dan Malaysia sebagai negara idaman pasti terus bersinar mekar dan gemilang sentiasa. Hingga akhirnya. Baik, itu dia tayangan video khas memaparkan, orang kata rangkuman rangkuman daripada awal sehinggalah ke saat Malaysia berjaya sehingga ke saat ini. Laungan keramat merdeka yang pertama dilaungkan oleh Tuntuan Rahman Putra Al-Haj sebenarnya merupakan laungan yang menyatu padukan rakyat Malaysia, dan akhirnya kita hari ini menyambut Hari Malaysia yang ke-51. Sebab itulah kita sentiasa maklumkan supaya peranan untuk memberikan ilmu pada anak-anak muda, anak-anak kecil, tidak hanya tertumpu pada guru di sekolah. Kita sebagai orang dewasa, ibu bapa juga penting. Tatkala kalau kita ada ilmu, kita boleh memberikan ilmu ini kepada anak kita dalam masa yang mudah. Boleh tanya Along tahu tak kenapa dulunya Singapura, Sabah, Sarawak bergabung dengan Malaysia? Mungkin Along tak tahu kan? Abah lah kena bagi tahu. Jadi maksudnya lepas ni Syaril kena bagi tahu juga anak Syaril Memang, itu yang penting. juga. Itu yang penting tu. Okey Uji, kita ke acara seterusnya. Kita ke pentas utama sekali lagi untuk acara seterusnya, yang mana tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak menandatangani plak sebagai simbolik pelancaran Hari Malaysia. Kita ke pentas utama. Negeri akan meluahkan rasa isi hati yang ikhlas, menyatakan rasa cinta kepada Malaysia, sebuah negara yang makmur serta progresif walaupun dihuni oleh akan seterusnya terpapar di skrin di Miri Sarawak yang akan sama-sama kita saksikan seketika nanti. Kalau dapat kita saksikan di skrin utama pada ketika ini, I Love Malaysia atau Saya Sayang Malaysia. Kita saksikan agaknya coretan. Ya, coretan daripada tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Mungkin pada ketika ini tuan yang terutama sedang memikirkan apakah coretan yang nak dilakarkan di skrin. Ini tanda tangannya terlebih dahulu. Baik, ini dia tanda tangan daripada tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
seterusnya. Baik, ini bermakna saya sayang Malaysia. Kemudian ditandatangani oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak untuk sambutan Hari Malaysia ke-51. Ya, kita berikan tumpuan seketika di skrin di pentas utama. Baik, ini dia secara rasminya Hari Malaysia ke-51 dilancarkan. Tahniah kita ucapkan dengan tema Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. Kalau dapat kita imbas kembali apa yang terpampang di kaca TV tadi, menceritakan berkenaan dengan pengertian jalur gemilang, kemudian dipaparkan juga antara gambar-gambar Perdana Menteri Malaysia. Okey, baiklah, seterusnya merupakan acara bagi kita nantikan sebenarnya ketibaan konvoi Merdeka kerana seingat saya pada 18 Ogos lalu Kembara Merdeka secara ataupun pertama kalinya dilancarkan di Putrajaya dan seterusnya menyelusuri semenanjung Malaysia sehinggalah pada 31 Ogos dan sejurus selepas itu tiba pula di Sabah dan Sarawak dan pada hari ini kepuncaknya selesai sudah konvoi menjelajah ke seluruh Malaysia. Baik, kalau dapat kita saksikan di TV pada ketika ini yang berbahagia Encik Zaini Muhammad, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri sedang mengarah bendera Malaysia ya, jalur gemilang yang akan diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik dan seterusnya kepada Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan selaku pengerusi bertanggungjawab bersama sambutan Hari Malaysia ke-51. Ya, dan sejurus selepas ini kedua-dua mereka akan menyerahkan pula jalur gemilang kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, yang sama-sama disaksikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia di pentas kenamaan. Dan acara simbolik akan diteruskan selepas ini dengan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud akan menerima jalur gemilang tersebut yang kemudiannya diserahkan pula kepada anggota Tentera Laut Diraja Malaysia untuk bendera jalur gemilang dikibarkan. Lieutenant Muhammad Nur Arifin dari Pejabat Pegawai Wakil Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang berpangkalan di Kuching akan bersama-sama dengan 13 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia secara keseluruhannya, yang mana seketika saja nanti jalur gemilang akan dibuka dan seterusnya akan diarak sebelum dinaikkan dan dikibarkan di dataran kipas Miri, Sarawak. Seharusnya rakyat di Bandaraya Miri bangga kerana dataran kipas Bandaraya Miri dipilih untuk sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan kali ke-51. Yang pasti penghormatan menaikkan jalur gemilang di tanah air sendiri menandakan kita bebas membangunkan negara kita mengikut acuan kita sendiri, dan di sinilah lahirnya sebuah cinta.
Di sinilah tersemainya cita-cita yang luhur dan murni demi Pertiwi. Dan di sinilah kita pasti akan terus mengguntung dan mengharum di sanubari satu semangat patriotik yang marak menyala dan menjulang tinggi. Sesungguhnya jua kita semua adalah penyambung warisan. Malaysia sebenarnya merupakan sebuah negara yang unik, sebuah negara berbilang keturunan, berbeza kepercayaan, amalan, pegangan agama dan latar belakang kehidupan. Namun, yang menyatukan adalah sifat kepunyaan sebagai warga negara di alam geografi yang menampakkan keindahan demografinya. Merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, Malaysia dihuni bukan saja oleh etnik Melayu, Cina dan India, tetapi etnik Iban, Bidayuh, Kadazan, Murut dan Bajau. Orang asli tidak terkecuali baik Semai, Jakun atau Batak. Masyarakat Recam menjadikan Malaysia istimewa. Jadi ayuh seluruh rakyat Malaysia yang bersama kami pada ketika ini, ayuh sama-sama kita berdiri bagi memberikan penghormatan kepada lagu Negaraku. Jalur Gemilang. Ya. Dan sama-sama kita menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Saya kira semua ingat lagu ini nih. Betul. Jalur Gemilang, sama-sama kita kibarkan. Berkibalar Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, ya betul. Baru saja dimainkan
Dan juga Laungan Satu Malaysia. apabila kita dengar Laungan Satu Malaysia ini, saya percaya semua rakyat Malaysia bersatu hati sama-sama melaungkan laungan itu, sama ada di dataran kipas ini maupun di rumah. Baik, seterusnya kita akan saksikan satu formasi, maksudnya persembahan, satu formasi yang menampilkan persembahan tari musikal oleh di kalangan pelajar-pelajar Institut Kemahiran Belia Negara, pelajar Cahaya Education Training College, pelajar SMK Saint Columbia Miri dan penari masing-masingnya dari JKKN serta Dayak Culture Foundation dengan iringan 51 orang anggota kumpulan kuaya Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan sejurus selepas segmen tarian ini kita akan dengarkan pula deklamasi puisi yang akan disampaikan oleh saudara Tajuddin Haji Ramli dan juga lagu warisan oleh Atai. Selamat berhibur. Seterusnya, Malaysia bertuah dalam bentuk nyanyian dan reklamasi puisi dipersembahkan oleh artis-artis budaya dan penreklamator saudara Tajuddin Haji Ramli. Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Ayo kita kibarkan panji-panji nusa. Kita bangunkan anak-anak bangsa. Kita semarakkan sumpah setia. Demi bangsa beramanah. Demi bangsa muhibah. Demi bangsa bermaruah. Terimalah Atai. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku dipinggirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang
yang murni abadi sejati. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Persembahan diteruskan dengan Malaysia Harmoni, diserlahkan dengan elemen tradisional, persembahan melalui nyanyian dan tarian. Nyanyian disenyalai dengan lagu Wawasan Berkikis Bulu Betis dan Jimmy Palikat dengan lagu Tanah Kampung. Malaysia Harmoni. Abangira rugi, tinggi priority, berkikis bulu betis, invest your money. Send our children to university, sama-sama bekerja ke masa kebangsaan. Jimmy Palikat, Tanah Kampung. Memang aku ini anak orang miskin, makan ubi kayu sebelum merdeka. Dulu jalan kaki, sekarang naik kereta, kereta Proton Saga. Aku anak kampung, tiada pelajaran, biarpun kuli-kuli, tapi berwawasan. Malaysia memang cantik, memang sangat kaya budaya dan bahasa. Kita satu Malaysia, janji ditepati. 51 tahun kita merdeka, rakyat hidup aman, damai dan bahagia karena kepimpinannya. Wawasan 2020 hampir tiba, mari-mari kawan maju ke hadapan. Harumkan negara di mata dunia untuk kita semua. Kita masih muda, masih banyak masa, jangan putus asa. Bersatulah kita mencapai wawasan untuk anak cucu cicit kita nanti. Dan segmen terakhir persembahan khas ini, Malaysia Ku Cinta, dipaparkan dalam bentuk nyanyian dan tarian dengan lagu warisan. Dan di sini lahirnya sebuah cinta. Warisan, 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 tanah airku. Di sini lahirnya
berada di dataran, sama-sama berdiri sambil kibarkan jalur gemilang. Kita sama-sama berdiri, kibarkan jalur gemilang Anda. Cinta, cinta kepada nusa, kini dan selamanya, tak berbelah lagi. Cinta bergema, secara kebangkitan, semangat bagai pahlawan, alangkah bertuannya. Kita punya rasa yang dalam pada pertiwi ini, kita terus berganding kau maju. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Segala cabaran kita terus tempuhi, jangan ada yang leka, tetap berjuang. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Ayolah berbakti hingga akhirnya. Wow, satu Cukup hebat. persembahan yang begitu Memukau. hebat. Betul. Tenaga pengajarnya tahniah kita ucapkan kepada Cik Tengah malam Azhar. kita dengar lagu ni, tapi malam ni rasa lain ya. Rasa lain kan? Sebab ramai Aura. tu, Aura dengan kehadiran lebih 50,000 penduduk Bandaraya Kuching. Bandaraya Miri sebenarnya pada malam ini. Dan inilah seperti yang kami janjikan. Percikan bunga api. Ruang udara di dataran Kipas Miri Sarawak bercahaya seketika di percikan bunga api yang pastinya hebat. Sangat hebat. Dan percikan bunga api ini lebih kurang 10 minit bagi menghiburkan sebenarnya pengunjung yang hadir bagi sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Patutlah saya tengok semua para penduduk di sini dah keluarkan telefon dah, semua nak rakam. Ini satu detik yang begitu sejarah lah untuk Sarawak. Saya dan apa yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda sebenarnya, rakyat Malaysia berbilang kaum ni harus mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Patinggi Muhammad Najib bin Razak yang akur dan bersetuju tarikh 16 September hari ini telah dipilih sebagai Hari Malaysia dan juga cuti umum. Bila kita bercakap mengenai cuti umum ni Syaril pun mesti seronok sebut je pasal cuti ya. Tadi kan Datuk Seri Najib dah cakap dalam ucapannya. Kalau Malaysia ni kalau menang bola pun minta cuti kan. Cuti ni sangat signifikan dengan kita semua. Apapun uji tarikh terbentuknya Malaysia perlu lebih dihayati, dikenal dan dihargai bukan sahaja oleh rakyat Sabah dan Sarawak tetapi juga seluruh
seluruh rakyat Malaysia. Dan Perdana Menteri ketika mengumumkannya di Dewan Rakyat berkata Malaysia akan merayakan 2 hari kebangsaan secara berkembang iaitu pada 31 Ogos bagi mengingatkan rakyat akan perjuangan mencapai kemerdekaan dan Hari Malaysia yang akan dirayakan dengan acara bersifat mengeratkan perpaduan dan persefahaman antara kaum sejajar dengan semangat satu Malaysia. Dan kita percaya apabila Hari Malaysia diraihkan pada setiap tahun, banyak acara mengeratkan perpaduan persefahaman antara kaum menerusi aktiviti sukan, sosioekonomi dan kesenian yang diadakan bagi menyemarakkan lagi semangat satu Malaysia. Saya nak mohon maaf sekali lagi kalau kami terlampau menjerit sebabnya keadaan sebebasnya. Oh, itu hebat sekali itu dia. Bunga api masih lagi mewarnai ruang angkasa di dataran kipas walaupun hujan gerimis lah kita katakan sedikit. Tetapi rakyat Miri yang berada di sini tak sesekali berganjak pun. Mereka sangat teruja ya dengan acara-acara yang diadakan di dataran kipas pada hari ini. Baik, Bandaraya Miri ini sebenarnya telah dinaikkan status kepada bandaraya pada tanggal 20 Mei 2005 yang membawa gelaran Bandaraya Beranginan. Itulah sebabnya Miri merupakan bandar kedua terbesar di Sarawak dengan jumlah penduduk kira-kira 350,000 orang. Kemajuan bandar ini adalah kerana kayanya daerah ini dengan sumber asli terutamanya petroleum. Seperti yang kita sedia maklum, berasal hanya sebagai sebuah pekan minyak yang sibuk. Kini Miri juga tidak ketinggalan mengalami pemesatan ekonomi sehingga statusnya dinaik taraf sebagai bandaraya pelancongan yang baru. Dan menurut salah seorang daripada warga emas penduduk yang menetap di Miri ini, Miri pada asalnya merupakan sebuah perkampungan tempat nelayan mendapat perlindungan semasa mengharungi ombak besar dan angin kencang. Dan pada tahun 1882, minyak telah dijumpai dan telah menarik perhatian peneroka minyak untuk datang ke Miri. Dan pada masa itu, hanya wujud 20 buah rumah atap, kedai warung dan penduduknya menjalankan aktiviti asas harian sahaja. Walau bagaimanapun, pada 10 Ogos 1910, sekumpulan peneroka daripada syarikat Shell telah berjaya menggali telaga minyak di Bukit Kanada yang kemudiannya dinamakan Miri Well No. 1. Ya, selain itu Miri juga telah digelar sebagai gerbang utara, pintu masuk utara ke Sarawak dan menjadi salah satu tarikan pelancongan utama di negeri ini. Miri yang mempunyai banyak asen-asen semula jadinya telah mengagumkan ramai pelancong dari dalam dan luar negara yang datang berkunjung. Ini kerana Miri dikelilingi oleh 4 buah taman negara bertaraf antarabangsa yang dikira sebagai tapak warisan UNESCO seperti Gunung Mulu, Gua Niah, Bukit Lambir dan Logan Bunung. Jadi anda semua rakyat Malaysia yang belum lagi sampai ke Miri Sarawak ini, anda perlu datang ke sini kerana anda pastinya teruja dengan keunikan alam semula jadi yang diberikan oleh Tuhan kepada Bandar Miri, bandar pelancongan. Baik, itu sebenarnya antara lain info atau maklumat tentang Miri, bandaraya yang bertuah dipilih sebagai pusat sambutan Hari Malaysia 2014. Sesungguhnya, sumbangan Sabah dan Sarawak kepada Malaysia pada biji tauladan dalam perpaduan dan permuafakatan Malaysia menjadi syurga dunia pelancongan disebabkan oleh keberkatan ini dan keajaiban alam semula jadi yang dipersembahkan kepada dunia oleh negeri ini. Banyak warisan budaya negara kita terikat kepada ikon kehidupan di Sabah dan Sarawak. Rumah panjang kekal menjadi tulang belakang kehidupan di dua negeri ini kerana ia ialah simbol kepada keperluan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mempelajari bagaimana hidup di bawah satu bumbung dan untuk membina tempat tinggal negara kita secara bersama-sama. Jadi apabila matahari terbit di langit Malaysia, ia menyinari Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Masa hadapan kita sebagai sebuah negara bergantung kepada keupayaan kita untuk bekerja dan hidup bersama. Sabah dan Sarawak menunjukkan kepada kita jalan yang perlu kita lalui untuk menuju pembangunan ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita telah berjalan jauh dan didewasakan oleh waktu daripada sebuah negara pertanian hanya sekitar 6 dekad yang lalu kepada sebuah negara membangun ini sedang menepani kelong untuk mencapai negara maju.
percikan bunga api itu tadi dan memeriahkan lagi suasana di dataran kipas sempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-51. Ya, Alhamdulillah kita sudah pun sampai ke penghujung acara kita pada malam yang penuh berbahagia ini. Mungkin tahdapan Sabah mengambil alih dan seterusnya kita nantikan daerah mana pula di Sarawak ini akan menjadi pilihan. Akan menjadi pilihan. Ya. Dan adakah kita akan menjadi pilihan untuk seterusnya, tak tahu lagi. Itu pun kita tunggu dan lihat juga. Okey, terima kasih kepada para penonton yang sentiasa bersama kami di TV1 sehingga ke saat ini. Selamat Hari Malaysia. Saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan Uji katanya nak ucapkan dalam bahasa Sarawak. Kepada rakyat kepada rakyat Sarawak yang bersama dengan kami orang malam tu, terima kasih banyak-banyak kerana kita orang sudi memilih TV1 sebagai rancangan pilihan kita orang malam tu. Saya faham lah rasanya. Faham Faham. Tak ada susah sangat Saya. Boleh belajar lah. Tapi kami fasih kelakar Sarawak dengan banyak Nanti kena belajar Baik, tahniah kita ucapkan tentu saja rakyat di Sarawak ini dan Sabah lebih merasakan kebersamaan mereka dengan sambutan Hari Malaysia serta sambutan Hari Kemerdekaan yang kita raikan saban tahun. Apapun seperti yang kami maklumkan ataupun yang telah saya kongsikan tadi, hari ini 16 September setiap tahun diberikan cuti umum. Bukan semata-mata cuti sebenarnya. Betul. Kalau boleh guru apa tu bawalah anak-anak ke muzium ke. Sebab kalau kita hanya belajar di sekolah, mungkin guru-guru hanya boleh memberikan secara teori. Sukar untuk anak-anak kecil mendapat gambaran sebenar. Tetapi kalau ibu bapa ada inisiatif berkongsi pengalaman dengan anak-anak, bawa ke muzium, mungkin pengalaman-pengalaman sebegini dapat memberikan anak-anak kecil ini lekat di hati mereka. Kenapa mereka perlu sayangkan Malaysia? Kita sekarang Uji, kita sentiasa katakan kepada orang-orang muda, mereka perlu sayangkan negara. Tetapi kita tak bagi tahu kenapa mereka perlu sayangkan negara. Kerana di sini lahirnya sebuah cinta. Itu dah jawapannya. Okey. Baiklah, mudah-mudahan erti kemerdekaan dan juga pergabungan di antara Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu ini akan terus tersemai di jiwa sanubari kita sebagai rakyat Malaysia. Jangan kita orang kata bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jangan sampai macam tu sekali. Biarlah kita sebagai rambut bersimpul mati, insya-Allah. Okey, kami nak melebarkan kira. Saya Syarif Surabuddin dan saya Uji Morni. Oh, kita ada pantun. Oh, ada pantun. Baiklah. Cari balik pantun tadi. Okey, saya pantun dulu Ya, silakan. Bunga raya bunga kebangsaanku jatuh terjemur kelopak merata. Majulah Malaysia tanah airku, semoga makmur dari sengketa. Saya nak jawab dalam bahasa Sarawak juga. Silakan. Okey, gagu berbeli rusif di kampung, pakai disalib muka selera. Genap 51 tahun kita bergabung. Selamat Hari Malaysia dengan kita semua. Sekian daripada kami. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Bye-bye. Kita